Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang bakal memaparkan pengalaman-pengalaman seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Yang mana anda semua yang baru sampai ke Sembang Kopi ini pun saya nak mengucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, kita akan dengarkan 4 pengalaman seram menarik, yang mana 3 di antara 4 kisah seram ini berlaku di rumah mereka masing-masing. Dan ada pengalaman seram seorang pengirim kita yang pernah ternampak penampakan seorang wanita bermata hitam di sebuah perpustakaan tempat dia belajar. Bagaimanakah pengalaman seram ini berlaku dan bagaimana pula pengakhirannya? Jangan lupa tonton video ni sampai habis, dan jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee, jom aku story. Baiklah, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama ini. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Hafizi. Yang mana Hafizi nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia berada di sebuah perpustakaan yang terletak di kolej tempat dia belajar. Okey, dia nyatakan dalam kiriman dia belajar di sebuah kolej swasta yang terletak di Melaka. Nama kolej dia tak nyatakan dalam kiriman lah. Dan pada waktu itu dia sedang semester 4, dia nyatakan dalam kiriman. Okey, dia ada satu tempat favourite dia dengan grup assignment dia ni. Dia akan lepak ataupun berkumpul di perpustakaan untuk menyiapkan assignment ke, belajar ke, macam tu. Sebab itu di tempat yang tidak menggunakan modal yang besar. Boleh dia pergi buat kerja dekat kedai. Kira macam adalah pelajar-pelajar yang buat kerja dekat kedai makanan segera kan. Kedai mamak ke. Tapi memerlukan modal lah, kena order makanan dan sebagainya. Dan dalam grup Hafizi ni kebanyakannya datang daripada keluarga yang sederhana. Jadi mereka sebulat suara siapkan semua kerja-kerja mereka ataupun nak just berkumpul berborak apa semua dekat perpustakaan. Okey, pernah berlaku satu malam. Yang mana malam kejadian seram ini berlaku lah. Dia berada di perpustakaan bersama dengan rakan-rakan dia sedang menyiapkan kerja. Dan kemudian apabila selesai saja tugasan mereka, dia pun tutup laptop apa semua, kemas-kemas, sambil tu dia berborak. Dan Hafizi ni pula dia ada satu kira macam hobi ataupun benda yang dia suka buat adalah dia suka baca novel. Dia suka sangat baca novel. Jadi sepanjang kawan-kawan dia berborak apa semua, dia ada juga berbual. Dia pun bangun pergi ke satu rak buku yang mana dikatakan penuh dengan novel-novel. Novel apa semua kan. Dia pun berjalan pergi ke arah rak tersebut, dan kemudian sesampai saja di sana, dia mulalah selak-selak buku mencari tajuk yang dia nak baca. Ketika dia selak-selak, dia kata berhadapan dengan rak ni, kira berseberang je lah. Okay? Dia rak seberangnya ni adalah kawasan meja macam tu. Dan malam tu pula tak ramai yang ada di perpustakaan tersebut. Menyebabkan apabila dia selak-selak buku ni, dia terperasan di salah satu meja ada seorang perempuan yang sedang duduk diam saja, tak membaca buku, tak apa, hanya duduk je kat kerusi tersebut. Hafizi cuba pandang ke arah wajah wanita tersebut dan cuba amatilah, dia ni budak SEM berapa, kelas apa contoh kan. Tapi dia tak kenal perempuan ni.
Dia tak pernah nampak pun muka perempuan ni. Dan apa yang dia nampak hanyalah perempuan ni pandang ke arah bawah, tengok ke arah meja, seolah-olah sedang membaca sesuatu. Tapi tak ada buku, tak ada apa atas meja. Yang lebih menghairankan adalah dekat kawasan meja-meja ni hanya perempuan tu seorang je yang ada. Dia pun cubalah tak endahkan benda tu. Okey, tak apalah. Cari je lah buku. Cari. Kali ni, waktu dia jumpa je buku dia ambil, dia terpandang lagi sekali ke arah perempuan tersebut. Dan apa yang menakutkan adalah wajah wanita ini sedang pandang ke arah dia yang berada di rak tersebut. Tapi wajah perempuan itu pucat serta matanya berwarna hitam kesemuanya. Hitam kesemuanya, pandang ke arah dia. Waktu ni dia kata, Astaghfirullahaladzim. Dia terus berlari pergi dekat kawan-kawan dia. Dia cakap, weh, kau ikut aku. Dia kata, Apa ni? Jom, ikut aku. Okay. Dia pun ikut, kawan-kawan dia pun ikut dia, berjalan pergi ke arah kawasan meja tersebut. Dan apabila dia sampai, tiada sesiapa yang berada di situ. Tiada sesiapa yang berada di kawasan meja tersebut. Menyebabkan dia cerita dekat kawan-kawan dia apa yang dia nampak. Tapi kawan-kawan dia macam, betul ke kau salah nampak apa semula. Cubalah untuk berfikiran positif lah. Mungkin kau salah nampak macam tu kan. Dan tapi dia memang tak boleh lupa wajah perempuan tu sampai sekarang. Sekarang dia dah habis belajar lah, mungkin dah bekerja kan. Tapi dia kata dia nampak muka perempuan ni memang pucat dan kemudian matanya hitam, kosong, lopong, tak ada apa-apa. Itulah yang menyeramkan, menyebabkan bila dia nampak, dia terkejut sebab benda tu pandang ke arah dia kan. Dan kemudian dia terus pergi ke arah kawan-kawan dia tu. Daripada dia semester 1, dia kata, sampai dia semester habislah, kira sampai dia habis belajar, dia memang belajar dekat perpustakaan tersebut. Tapi itulah satu-satunya pengalaman seram yang pernah berlaku kepada dia sewaktu dia di perpustakaan tersebut. Ada cerita-cerita lain yang berlega seperti buku bergerak sendiri, ada bunyi orang berjalan ke dalam perpustakaan ni. Tapi cerita-cerita ni datang daripada mungkin pelajar-pelajar yang lain ataupun penjaga perpustakaan tersebut. Itu je lah. Jadi dia sendiri tak tahu perkara tu betul ke tidak. Tapi yang dia pernah kena, itulah dia, gangguan yang berlaku pada malam tersebut. Dan itulah pengalaman seram menarik yang dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Hafizi. Baiklah, kita beralih pula ke pengalaman seram kita yang kedua. Pengalaman seram ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Zuraidah. Ataupun dinyatakan di dalam kiriman, boleh gelar sebagai Zu. Yang mana Zu ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram juga penampakan yang dia pernah alami ketika dia berada di rumah sewanya yang terletak di Damansara. Okey, kisah ni bermula apabila satu petang Zu ni keluar dengan teman lelaki dia. Mungkin adalah tu buat macam mungkin makan ke apa macam tu kan. Dan kemudian dikatakan ada sedikit pertengkaran yang berlaku di antara dia dan juga teman lelaki dia. Kira teman lelaki dia buat hal lah. Dia ada nyatakan lah kenapa, apa yang teman lelaki dia buat, apa semua. Tapi saya rasa benda tu tak perlulah saya ceritakan. Dan apabila berlaku pertengkaran apa semua, dikatakan dia balik sendiri. Dia keluar dengan teman lelaki dia, tapi dia balik menaiki bas. Menaiki bas, pulang sampai saja ke rumah. Lebih kurang jam pukul 6 lebih macam tu. Sampai-sampai saja dia masuk je ke rumah sewa dia. Dia tinggal berdua dengan seorang lagi kawan dia tau. Kira housemate dia lah. Masuk-masuk je bila kawan dia tanya, Zu, kau okey ke? Ini contoh Zu, kau okey ke? Kenapa kau ni? Dia tak dapat menahan air mata dia dan kemudian dia menangis peluk kawan dia ni, okey. Dan kemudian kawan dia cuba tanya, kau okey tak? Relax, tenang. Kawan dia ambilkan dia air, minum, dan kemudian kawan dia kata, tak apalah macam ni. Kau masuk bilik dulu, kau rehat, kau mandi ke apa, malam nanti kita borak lah. Dia kata, malam nanti kita sembang. Okey. Dia pun terus berjalan menuju ke arah bilik. Sambil tu dia baringlah dekat atas katil. Sambil dia menangis ni, teringatkan apa yang teman lelaki dia buat. Dia pun tertidur di atas katil dia pada waktu itu. Dia tersedar semula
daripada tidur dia tengok jam di telefon pada waktu tu pukul 10 lebih malam. Kira dia terlelap daripada petang tu sampai pukul 10. Dia pun bangun daripada tidur dia ni, bangun daripada katil, terus menuju ke arah bilik air, mandi. Mandi dan kemudian terus pergi ke arah luar. Keluar daripada bilik, dia nampak pintu kawan dia ni tutup lah, kira tutup. Jadi dia pun ketuk. Tek. Weh, kau dah tidur ke? Tek. Assalamualaikum. Tek. Contoh kan, dia ketuk pintu bilik kawan dia. Tapi kawan ni tak nyawa. Tak ada sahutan suara daripada dalam bilik. Sebab dia kata okeylah, kawan dia dah tidur kot, dia fikir macam tu. Dia pun berjalan pergi ke arah ruang tamu dan kemudian terus pergi ke arah pintu sliding untuk pergi ke bahagian koridor. Koridor ataupun balkoni lah. Keluar ke situ dan kemudian tengok, ambil angin. Dia pun masuk balik, dia kata dia buat air, keluar balik, duduk dekat balkoni. Sambil dia duduk, tenangkan fikiran, apabila dia teringat balik apa yang teman lelaki dia buat, dia menangis lagi sekali. Menangis. Dan kemudian dia terkejut. Bila dia pusing ni, dia nampak dekat laluan di antara ruang tamu nak pergi ke arah bilik air apa semua ni kan, kawan dia berdiri kat situ sedang pandang ke arah dia. Menyebabkan dia pusing. Astaghfirullahaladzim, babe, terkejut aku. Dia cakap macam tu kan. Sinilah, aku ada benda ni nak story dia. Kawan dia ni pandang ke arah dia, terus jalan menuju ke arah lorong untuk pergi ke bilik ni tadi. Dan kemudian dia kata, babe, aku panggil kau ni. Dia pun masuk ke dalam rumah, daripada koridor ni. Terus koridor pula, daripada balkoni ni, tiba-tiba dia terdengar pintu bilik tertutup. Macam tu. Dan kemudian bila dia tengok pintu bilik kawan dia tertutup balik. Dia kata, okeylah, kawan dia tak nak borak kot. Dia pun duduk dekat ruang tamu, buka TV, sambil tu dia menonton TV lah. Tiba-tiba dia terdengar macam ada bunyi deringan telefon. Dengan telefon, menyebabkan dia cari, mana telefon aku? Oh, telefon aku kat bilik, dia kata. Dia pun pergi ke arah bilik, masuk ke dalam bilik dia, tengok di bahagian tepi katil ada telefon dia. Telefon dia sedang berdering pada waktu itu. Dia pun ambil dan kemudian dia angkat. Dia tengok, tapi apa yang pelik, dekat telefon pada waktu tu, yang call dia ni adalah housemate dia ni. Jadi dia macam pelik, kenapa kawan aku ni call pula, padahal satu rumah kan, dia kata. Dia pun keluar daripada bilik, dia kata, babe, apa pasal kau sama nak telefon aku ni? Dia kata macam tu. Tuk. Dia ketuk pintu bilik kawan dia. Tapi kawan dia tak bercakap apa-apa, hanya diam je dalam bilik tu. Kat sini dia dah pelik. Lepas tu dia dengar lagi, bunyi lagi, panggilan masuk. Dia pun angkat. Dah apa pasal ni kau telefon aku ni? Satu rumah pun nak telefon, dia kata macam tu. Dan kawan dia pun cakap, relax Azu, kenapa nak marah-marah ni? Dia kata macam tu. Tak adalah, kau satu rumah kot kan, takkan nak telefon. Yelah, dah aku kat luar, aku telefon lah kau. Dia cakap macam tu. Kat sini Zul terkejut. Kau kat luar? Dia kata. Ya, aku kat luar ni, aku kat kedai burger bawah ni. Kau nak apa-apa tak? Aku belikan, dia kata. Bila masa kau keluar? Aku keluar tadi pukul 8 lebih. Boyfriend aku telefon. Kira dia keluar pula dengan kawan dia ni, pula keluar dengan teman lelaki dia. Jadi sebelum dia keluar, dia dah ketuk dah pintu bilik si Zul ni. Tapi Zul ni tengah tidur kan. Jadi dia pun okeylah, jalan je lah. Jadi balik tu agaknya dia singgah kedai burger. Dia tanyalah kawan dia nak burger apa, macam tu kan. Jadi Zul kata, kau biar betul. Kau balik sekarang. Dia cakap macam tu. Dan kemudian kawan dia pelik, kau nak burger apa-apa? Tak nak, kau balik sekarang. Okey, aku balik. Kawan dia naik je. Dia cerita dekat kawan dia, dua-dua meremang. Dua-dua meremang tau. Pandang ke arah bilik kawan dia ni. Kau biar betul kan. Pintu bilik dia memang kunci, dia akan kunci. Jadi kawan dia pergi, buka pintu bilik, ditemani dengan Zul ni. Kemudian dalam bilik kawan dia ni pada waktu tu tak ada sesiapa lah, kosong. Lampu pun terpadam apa semua. Dan malam tu juga kawan dia tumpang tidur bilik Zul ni. Sebab dia takut nak tidur bilik dia sendiri. Sebab Zul kata, Zul dengar kan pintu bilik ni terbuka, lepas tu tertutup macam ada orang masuk. Sedangkan pintu bilik pada waktu tu, bila kawan dia keluar tu, mungkin dalam pukul 8 kawan dia keluar, kawan dia dah kunci dah. Jadi tak mungkin ada orang yang boleh buka. Sebab kunci yang ada hanya pada kawan dia tu je. Zul pun tak ada kunci tu. Pada waktu tu memang dia kata dia tak berapa seram lah, kira tak berapa takut sangat. Tapi bila dia dengar kawan dia dekat luar, terus meremang bulu roma dia, dia takut nak duduk dalam rumah tu. Tu yang dia suruh kawan dia cepat-cepat balik.
Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Zu. Apakah atau siapakah yang berada di dalam bilik tersebut? Sudah tentu bukan manusia. Jadi siapa? Kisah seram kita yang ketiga ni pula disampaikan oleh pengirim kita yang bernama Ahmad, ataupun boleh gelar dia sebagai Mat, dinyatakan di dalam kiriman. Yang mana Ahmad ni nak berkongsi dengan kita satu pengalaman seram gangguan yang dia pernah alami ketika dia berada di rumahnya sendiri. Dinyatakan di dalam kiriman, dia berasal dan juga tinggal di Rau Pahang, bersama dengan kedua mak ayah dia lah. Dan kejadian ni berlaku dah lama. Yang mana dikatakan sekarang yang tinggal dengan mak ayah dia adalah dia seorang. Kakak dia telah pun berkahwin, dia masih lagi belumlah tinggal dengan mak ayah dia. Adik dia pun dah berkahwin. Tapi waktu kejadian seram ini berlaku, adik dia masih lagi di bangku sekolah, tingkatan 4. Kira dah lama Okey. Kisah cerita dia macam ni. Si Ahmad ni, dia adalah seorang, kira macam dialah anak lelaki tunggal kan. Dia adik-adik 3 orang je, dia nombor 2. Dia memang seorang yang suka menyakat adik dan juga kakak dia ni. Dan dia kira family dia gelar dia kira macam happy do lucky lah dalam rumah tu. Kalau dia tak ada, kira macam sunyi. Macam tu. Dan apa yang dia selalu sakat adalah dia suka terkejutkan. Contoh mak dia sedang kat dapur kan, contoh nak minum air ke, Assalamualaikum. Jadi mak dia macam, kau ni terkejut mak, Mat. Contoh kan. Dan kemudian akak dia pun sama. Kalau akak dia tengah seorang ke apa, nanti dia sakat. Gitu. Adik dia lah yang dia paling kerap sakat lah. Bila adik dia dalam bilik air, dia suka tutup lampu. Dia tutup lampu, dia duduk depan pintu bilik air. Menyebabkan adik dia kata, bang, buka lah lampu ni. Contoh kan, marah macam tu. Dan pernah terkena lah. Dia banyak sakat korang, lalas dia pula kena sakat. Ketika itu, dia sedang mandi di dalam bilik air, di bilik atas. Di bilik atas, yang mana dekat atas ada bilik mak ayah dia, ada satu bilik untuk adik dan juga kakak dia. Sebab dua-dua perempuan kan, satu bilik. Dan kemudian bilik dia, satu. Dia mandi dekat atas, waktu tu di dalam bilik air. Sedang dia mandi, apa semua. Tiba-tiba, dia terdengar seperti ada orang buka pintu bilik dia. Buka pintu bilik dia. Menyebabkan dia kata, dia tutup shower, dengar. Macam ada dengar bunyi pintu terbuka. Pintu bilik air dia ke? Siapa kat luar? Dia kata macam tu. Aku nak senyap ni. Tak ada suara tau. Lah. Dia pun buka balik shower, dia mandi. Dia mandi. Tiba-tiba lampu bilik air dia terpadam. Gelap seketika. Gelap pada waktu itu. Menyebabkan dia terus juga mandi. Teruskan mandi apa semua. Dia dah rasa macam, adik dia lah yang kacau dia dekat luar ni. Sebab dia selalu kacau adik dia kan. Dan kemudian dia kata, dek, buka lah balik lampu ni. Kau kena aku gang. Dia cakap macam tu kan. Jadi bila dia dah cakap macam tu, still senyap kat luar, tak ada suara. Lampu masih lagi terpadam. Menyebabkan dia buka sedikit pintu bilik air ni. Buka pintu bilik air dia sikit, tengok ke bahagian dalam bilik dia. Waktu tu dalam bilik dia terang, dalam bilik air je gelap. Dalam bilik dia pada waktu tu tak ada orang. Dan kemudian pintunya tertutup. Menyebabkan dia kata, siapa tutup lampu ni? Dia fikir macam tu. Tiba-tiba dia terdengar dekat belakang dia, dalam bilik air ni, dalam bilik air yang gelap ni, shower dia padam. Macam ada orang tutup. Dia pun terus toleh. Siapa yang tutup ni? Dia fikir macam tu. Bunyi shower pula. Bunyi tandas pula seperti ada orang yang flush. Waktu ni dia kata telanjang bulat dia keluar daripada bilik air ni. Keluar daripada bilik air ni. Terkejut dia kata waktu tu. Dia terkejut. Siapa yang tutup shower? Siapa yang main flush tandas ni? Dia ambil towel. Dia lap. Kemudian dia pakai baju. Dia terus nak keluar daripada bilik dia. Waktu dia nak keluar, dia tengok pintu bilik dia pada waktu tu berkunci. Bermakna tak ada orang yang boleh masuk. Betul tak? Dia pun buka pintu bilik, dia turun, kemudian pergi ke bahagian dapur. Lepas tu kat dapur ada mak dia saja, sedang cuci pinggan mangkuk. Mungkin saya tak pastilah, dia tak nyatakan. Tapi biasa mak-mak macam tu kan. Dia pun pergi dapur, dia kata dia ambil air. Kemudian duduk di meja makan. Yang pada waktu tu, adik dia yang perempuan ni, yang kira adik bongsu dia lah, tengah makan. Dia duduk dekat meja makan, dia kata, dek, kau ada naik atas tak tadi? Dia kata, tak ada. Kenapa bang? Dia kata, kakak ada tak?
Tak ada. Kenapa? Tak ada apalah, dia kata. Okay lah. Sebab adik dia jawab macam serius tau. Kira macam aku memang tak ada naik. Macam tu. Dia nampak kalau muka adik dia ni menipu, contoh, dia boleh baca lah kira. Adik dia ni ketawa ke ataupun matanya kan. Mungkin dia boleh baca. Tapi dia nampak muka adik pada waktu tu serius. Maknanya betul dia tak ada naik. Dan bila dia jawab kakak dia pun tak ada naik, memang muka adik dia serius tau. Dia kata okey. Jadi apa yang kacau dia dekat atas tadi? Itu je lah. Dia tinggal sampai sekarang dekat rumah tu. Okay, rumah yang dia duduk ni lah. Tapi sampai sekarang hanya tu je satu pengalaman seram yang dia pernah kena. Mungkin dia terlalu kerap kot ganggu adik dia, mak, kakak dia kan. Jadi benda tu perhati. Oh, satu hari kau kena ni. Macam tu. Mungkin lah, saya pun tak pastilah. Tapi itulah yang dinyatakan di dalam kiriman. Gangguan yang dia pernah kena ketika dia mandi di bilik air, bilik dia. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Ahmad. Pada pendapat anda macam mana? Kisah ni menarik ataupun tidak? Boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen kat bawah. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir. Untuk video kita pada kali ini. Pengalaman seram ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Cik Hani. Cik Hani. Mana Cik Hani nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami. Yang mana secara tepatnya anak dia yang mengalami gangguan ni sebenarnya. Okay? Mana anak dia ni ada membawa pulang sesuatu daripada tempat berkursus. Cik Ani ada nyatakan di dalam kiriman yang mana anak dia ni adalah seorang janda. Janda anak satu. Jadi kalau contoh anak dia ni kerja lah kan, bekerja. Jadi bila dia pergi kursus ke atau ada kerja luar ke, anak dia akan tinggalkan cucu dia ni dengan Cik Hani ni. Kira dia akan jaga cucu dia sebab yalah boleh teman dia dekat rumah kan, tak adalah dia seorang-seorang. Lagipun suami dia dah lama meninggal dunia. Menyebabkan dia jaga. Itu dah menjadi rutin. Kalau macam anak dia kata, mak minggu ni orang ada nak pergi ni 3 hari contoh. Anak dia akan hantar cucu dia. Lepas tu mak dia ni kira mak pula. Kira anak dia teruslah pergi kerja. Macam tu. Jadi pernahlah berlaku satu waktu yang mana dikatakan anak dia ni baru balik daripada tempat berkursus ni lah. Baru balik. Jadi baru balik, dia nak ambil anak dia pada mulanya dan kemudian nak terus balik ke rumah. Tapi disebabkan Cik Hani ni nampak anak dia ni macam, kau ni penat sangat ni, mak nampak kau ni letih saja. Esok kau kerja ke? Dia tanya kan. Kemudian anak dia kata tak, esok tak kerja. Dia cakap itu, dia ambil cuti. Okay. Menyebabkan dia kata kau tidur je lah rumah mak. Dia kata, tak apa ke? Tak apalah, orang boleh lah drive balik. Tak payah, kau duduk je dengan mak ni. Dia kata, besok kau balik lah, kau nak balik cepat buat apa, bukan ada laki pun. Dia cakap macam tu. Ini dinyatakan dalam kiriman, dialog saya cuba lakonkan saja. Dan kemudian anak tu kata, yelah, orang tidur dekat rumah. Kira dia tidur dekat rumah mak dia ni. Okey, malam tu, Cik Hani sedang tidur dekat dalam bilik tau. Dalam baring macam tu nak tidur lah. Dan kemudian dia keluar daripada bilik sebab dia nak pergi ke bahagian dapur. Mungkin nak ambil air atau apa, saya tak pasti. Tapi waktu dia berjalan, dia nampak dekat sofa pada waktu tu cucu dia sedang duduk macam peluk lutut tau. Peluk lutut cucu. Macam tidur. Dia kata, kenapa? Contoh dia tak nyatakan nama cucu dia. Saya gelar cucu dia sebagai Rose lah, Rose. Rose, kenapa tak tidur dengan mama? Macam tu kan. Kemudian cucu dia angkat kepala. Tak nak, Rose takut lah, dia kata. Mama bawa kawan. Anak dia cakap macam tu. Menyebabkan Cik Hani terkejut. Ya betul. Dia pun pergi, dia ketuk pintu bilik anak dia, panggil lah nama anak dia kan. Tek, panggil. Tapi anak dia tak bangun tau. Macam mungkin tidur, kira anak Cik Hani tidur matilah, mungkin penat sangat kan. Dia kata, okeylah, tak apalah. Memang tidur dengan nenek. Dia kata, tidur dengan nenek. Dia pun bawa lah cucu dia ni, terus masuk ke dalam bilik, tidur dengan dia. Tidur dengan dia. Lebih kurang pukul 3 lebih pagi. Cik Hani kata memang telinga dia kira macam sensitif lah. Boleh dengar. Kalau ada benda berlaku kat dalam rumah, dia boleh dengar. Dan pada waktu tu, dia terdengar seperti ada orang baru lepas menggunakan tandas. Menyebabkan dia terus bangun. Kemudian dia tengok cucu dia macam nenek nak susu, dia kata. Yelah, kejap nenek buat. Okay.
Dia pun ambil botol, dia pergi ke bahagian dapur. Buat susu. Kan? Buat susu untuk cucu dia ni. Dia keluar daripada dapur, anak dia yang bawa balik kursus ni tadi, kan, baru keluar daripada tandas. Kemudian dia kata, Mak buat apa? Ni buat susu Siros ni, dia kata. Lah, kenapa dia minta dekat Mak? Dia kata itu kan. Dah dia tidur dengan aku. Memanglah dia minta dengan aku. Dia kata, kau kenapa kunci pintu tidur? Ros tidur dengan Mak? Dia kata. Ya, Ros tidur dengan aku. Kau malam tadi kunci pintu pasal apa? Anak kau ni kata kau bawa balik kawan. Kata takut. Mak, malam tadi orang tidur dengan dia. Anak Cik Hani ni cakap yang dia tidur dengan anak dia. Yang mana Cik Hani ni pula kira macam anak dia ni tidur dengan cucu dia lah. Macam tu. Dan Cik Hani pula dia kata dia pun tidur dengan cucu dia juga. Jadi mana satu cucu dia ni? Waktu tu menyebabkan Cik Hani ni terus berjalan pantas pergi ke arah bilik dia, tengok cucu dia sedang baring atas katil dia, sedang tidur. Dan kemudian dipanggil anak dia, kau sini, kau tengok anak kau tidur dengan aku ni. Kejap, dia masuk bilik, kira anak dia pergi ke bilik ni kan, bilik satu lagi, diikuti dengan Cik Hani ni, masuk bilik tu, buka lampu, dalam bilik tu kosong, tak ada sesiapa. Tak ada sesiapa dalam bilik tu. Sedangkan anak Cik Hani ni cakap dia tidur dengan anak dia. Dia tidur dengan anak dia dalam bilik tu. Tapi sebenarnya anak dia tidur dengan neneknya. Jadi siapa yang tidur dengan dia malam tu? Kisah ni tak habis kat sini. Selepas daripada itu, mungkin keesokan harinya ke apa, dia tanya cucu dia. Waktu tu tengah sarapan, dia tanya cucu dia, ada maknya sekali, anak Cik Hani ni, tanya, kenapa takut nak tidur dengan mak dia kan? Kenapa takut nak tidur dengan mama? Cucu dia bercakap, si Ros ni bagi tahu mana waktu dia masuk bilik kan, dia nak tidur dengan mak dia. Sebenarnya dia masuk bilik dan kemudian dia tengok dekat atas katil ni, mak dia sedang peluk popok macam tu. Tapi sebelah mak dia pada waktu tu satu susuk tubuh berambut panjang. Muka dia tak sebut lah, cuma dia kata takut sebelah mama ada orang rambut panjang, mama popok dia. Macam tu. Waktu Cik Hani dengar, bayangkan anak dia sendiri pandang Cik Hani, muka dah berubah tau. Mak, apa ya orang tidur dengan siapa semalam? Dia cakap macam tu. Sebab dia nampak anak dia yang tidur sebelah dia. Sedangkan anak dia nak masuk bilik, anak dia takut. Anak dia keluar, terus tidur dekat kerusi depan. Tapi saya pelik juga kenapa cucu dia tak ketuk pintu bilik nenek dia. Mungkin sebab dia tak nak ganggu nenek dia, saya tak pastilah. Dan dia pun tak nyatakan dalam kiriman cucu dia umur berapa. Tak ada. Jadi saya beranggapan kecil lah sebab minta susu. Betul tak? Mungkin dalam 4 tahun, 5 tahun macam tu. Sampai sekarang lah tak terjawab apa yang anak dia ni bawa balik. Ataupun memang benda tu ikut daripada luar ke tak pastilah. Cuma Cik Hani kata anak dia bawa balik kursus. Jadi mungkin benda tu ikut daripada tempat kursus lah. Dia suspek macam tu ataupun dia syak macam tu. Dan itu sajalah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Cik Hani ni. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Hani kerana berkongsi kisah yang menarik ini. Saya doakan semoga roh suami Cik Hani ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah, amin. Dan semoga segala urusan anak Cik Hani ni pun dipermudahkan di masa yang akan datang. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita, iaitu Cik Hani. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam keempat-empat kisah yang saya kongsikan kepada anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Seperti biasa, anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi. Mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi dan anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ini. Jangan lupa temu janji kita di dalam episod yang akan datang. Akan ada lebih banyak kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ini. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya. Love you all.